sahih riwayat Abu Daud daripada Ibni Abbas radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan, Al-Abbas bin Abdul Muttalib pak penakan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dia bersabda kepada pak penakan dia, kepada Al-Abbas. Nabi kata, ya Abbas, ya Ammah. Nabi kata, wahai pakcik, wahai Abbas, ala u'tika, sukakah pakcik saya nak bagi satu benda pada pakcik? Ala amnahuk, sukakah pakcik saya nak kurniakan satu benda pada pakcik? Ala ahbub, sukakah pakcik saya nak bagi satu hadiah pada pakcik? Nabi SAW pada satu hari dia kata kepada pak penakan dia Al-Abbas, Nabi kata, pakcik saya nak bagi satu benda dekat pakcik, benda ni benda sangat berharga. Ala af'alu bika 10 khisal, aku nak ajak kepada pakcik 10 macam benda yang membawa kebaikan kepada pakcik. Iza anta fa'alta dhalik, kalau pakcik buat benda yang saya nak habaq ni, ghafarallahu laka dhanbak, nombor satu sekali Allah janji dia akan ampun dosa-dosa pakcik. Awalahu wa akhirahu, dosa sejak dulu-dulu sampailah yang akhir-akhir. Qadimahu wa hadithah, dosa yang pakcik buat lama dulu dan dosa-dosa baru pakcik. Khata'ahu wa amdah, dosa yang pakcik buat kerana tersilap ataupun saja pakcik buat dosa tu. Saghirahu wa kabirah, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar pakcik. Sirrahu wa alaniyatu, sama ada dosa itu pakcik buat secara sir, secara sorok-sorok. Wa alaniyatah, ataupun dosa yang pakcik buat terang-terang, semua orang pun tahu. Kalau pakcik buat benda yang saya nak bagi tahu ni, semua dosa pakcik Tuhan akan ampun. Tak kira dosa tu dosa lama, tak kira dosa baru, tak kira dosa tu kerana tersilap ataupun sengaja, tak kira dosa kecil atau dosa besar, tak kira dosa yang pakcik buat sorok-sorok sembunyi, siapa pun tak tahu, ataupun dosa yang pakcik buat terang-terang orang tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala janji dia akan ampun dosa pakcik. Cara ringkasnya, Nabi SAW bagi tahu benda yang dia nak anjurkan kepada Abbas, pak penakan dia, pakcik dia suruh buat itu, ialah sembahyang 4 rakaat, ataupun kita masyhur dengan nama sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ni satu sembahyang yang agak kontroversial. Sebahagian ulama kata hadis ini tidak sahih, sebahagian ulama kata hadis ini sahih. Ulama hadis yang mutaakhir, Imam Nasiruddin Al-Albani, dia mensahihkan hadis ini. Dia kata hadis yang menceritakan tentang sembahyang sunat tasbih ini adalah hadis yang sahih. Sembahyang sunat tasbih itu ialah kaifiat dia. Satu orang sembahyang, dia takbir, dia niat dia dan takbir dia sembahyang sunat tasbih kerana Allah. Kemudian dia baca Fatihah, kemudian dia baca surah, kemudian dia tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim,
15 kali. Lepas tu dia rokok, dia baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian dia sambung dengan tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dia bangkit i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi dia dibaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dia sujud, dia baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Dia sambung dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian duduk antara dua sujud, baca Rabbighfirli macam biasa, begitu sambung dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lepas itu sujud kali kedua, baca Subhana Rabbiyal A'la. Lepas itu sambung dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lepas itu bangkit nak berdiri, bangkit duduk dulu, duduk istirahat, baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, baru bangkit berdiri untuk rakaat yang kedua. Maknanya pada tiap-tiap rakaat itu ada 75 kali tasbih. Okey, kita ulang lagi sekali. Lepas takbiratul ihram, niat saja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas itu iftitah, itu baca Fatihah, lepas itu baca surah, lepas itu tasbih 15. Lepas itu rokok, baca bacaan dalam rokok, tasbih 10 kali. I'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, tasbih 10 kali. Lepas itu sujud, selepas baca Subhana Rabbiyal A'la, baca tasbih 10 kali. Lepas itu bangkit duduk antara dua sujud, lepas Rabbighfirli, baca tasbih 10 kali. Lepas itu sujud, lepas Subhana Rabbiyal A'la, baca tasbih 10 kali. Lepas itu nak bangkit berdiri, duduk dulu antara dua sujud, duduk istirahat itu, baca tasbih 10 kali. Jadi jumlah dia 75 kali satu rakaat. Kemudian 4 rakaat, 75 kali 4 jadi 300 kali. Itu yang diajar oleh Nabi SAW kepada pakcik dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan kata Nabi SAW, kalau pakcik boleh buat benda ni, ghafarallahu laka dhanbak, Allah ampunkan dosa pakcik. Sama ada dosa itu dosa besar, dosa kecil, sama ada dosa itu terang ataupun tersembunyi, sama ada dosa itu sengaja ataupun tak sengaja, sama ada dibuat secara rahsia atau secara terang-terang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa pakcik. Kemudian Nabi SAW kata, in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marrah faf'al. Nabi kata kepada Al-Abbas, dia kata, pakcik, kalau pakcik boleh buat tiap-tiap hari, pakcik buat. Fa in lam taf'al fa fi kulli jumu'ah marrah. Kalau pakcik tak mampu nak buat tiap-tiap hari, seminggu sekali, pakcik buat. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Pakcik tak boleh nak buat seminggu sekali, sebulan sekali, pakcik buat. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanah marrah. Kalau sekiranya sebulan sekali pakcik tak boleh buat, setahun sekali pakcik buat. Fa in lam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau tak boleh nak buat sebulan sekali, tak boleh nak buat setahun sekali, seumur hidup buatlah sekali. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tidak akan dapat kuat kalau sekiranya kita tak buat benda-benda macam ni. Mengaji saja tak kuat, tuan-tuan. Tiap-tiap malam tuan-tuan belarak pergi dengar ceramah, tiap-tiap malam tuan-tuan pergi dengar mengaji kitab, tapi tidak disusuli dengan sembahyang-sembahyang sunat,
kita tidak akan dapat kuat dalam beragama. Tak dapat. Kita dapat ilmu, tapi kita tak dapat kuat dalam beragama. Kuat dalam beragama ni dia kena ada satu, dia panggil mujahadah. Kena ada kesungguhan dalam beribadat. Puasa sunat, kalau tak boleh nak buat tiap-tiap minggu, Isnin, Khamis, buat dalam sebulan ambil 3 hari. Paling-paling tak ada sebulan ambil sehari. Atas kadar kemampuan kita. Sembahyang sunat yang ringan-ringan, yang senang-senang, yang pahala besar, jangan tinggal. Saya selalu sebut, qabliyah subuh jangan tinggal. Sebelum tidur, kalau kita rasa tak boleh nak bangkit tengah malam, witir sekurang-kurang 1 rakaat, jangan tinggal. Hak kecil-kecil kita buat, besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata dia, anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbah jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadhakara lahu dhalik wa ka'anna ar-rajul yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluth al-Quran atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata dia, satu laki-laki sudah dengar satu laki-laki lain kawan dia baca qul huwallahu ahad yuraddiduha, dia ulang-ulang baca yang tu sahaja. Dalam satu riwayat lain juga riwayat Al-Bukhari, dia cerita benda ni jadi di kalangan tentera yang pergi berperang. Nabi hantar satu pasukan tentera, dia panggil Sariyah. Nabi hantar satu pasukan tentera untuk pergi perang di satu medan perang. Satu sahabat ni, dia ni selalu jadi imam sembahyang kepada kawan-kawan lain. Tiap-tiap kali sembahyang, pada tiap-tiap rakaat dia baca qul huwallah. Dia baca Fatihah, dia baca qul huwallah. Rakaat kedua dia baca Fatihah, dia baca qul huwallah. Jadi kawan-kawan lain yang sembahyang di belakang dia ni, depa apa dia ni syekh ni, syekh kulhu dia panggil kat dia. Syekh kulhu dia ni. Kira lambat lepas lagu nak main qul huwallah. Tak hafal surah lain ke apa kat dia. Orang mula berbagai-bagai tanggapan dekat dia ni. Macam kita hari ni lah, kalau kita pergi sembahyang tu imam masjid kita ni, kira lagu duk main kuliah qul huwallah, kuliah qul huwallah, kita kata lagu ni baik tu saja jadi imam kata. Takkan dia tak apa surah lain. Otak jahat kita nanti duduk jalan. Kita tak akan ingat baik, kita akan ingat jahat. Kita kata dia ni tak boleh pakai punya orang, dia tak apa Quran ni apa, dia duduk jadi imam, kita nanti duduk merepek macam-macam. Berlaku di kalangan sebahagian daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata dia, fa anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha. Dia mendengar satu kawan ni bila jadi imam, dia baca rakaat pertama Fatihah qul huwallah, bangkit rakaat kedua Fatihah qul huwallah, sekali lagi sembahyang Isya Fatihah qul huwallah, rakaat kedua Fatihah qul huwallah. Depa ni lambat nak tunggu perang habis, nak balik nak report dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kita baca ni dia kata, falamma asbah, pagi esoknya, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mailah kaki report ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara lahu dzalik, dia report benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dalam hadis ni, ka'anna ar-rajul yataqalluha, cara dia pergi report dekat Nabi tu macam dia pandang leceh dekat kawan yang duk pulun qul huwallah ni. Cara dia pergi bagi tahu dekat Nabi tu, cara dia bercakap tu macam dia memandang rendah kepada kawan Syekh Kulhu ni. Macam tu cara dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas habis dia report, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, wallazi nafsi biyadihi, Nabi kata, demi Allah yang nyawa aku ada dalam kekuasaan Allah, innaha la ta'dilu thuluth al-Quran. Nabi kata surah Al-Ikhlas,
qul huwallahu ahad, yang kawan tu duk rajin baca pada tiap-tiap rakaat itu, Nabi kata kuna abak kahang, surah itu satu surah seumpama sepertiga daripada Quran. Nabi kata hang jangan duk pandang hina dekat dia, hang jangan duk pelekeh dia, hang jangan duk pandang rendah kepada dia. Pasal apa? Pasal surah yang dia baca tu, surah itu menyamai sulusul Quran, menyamai 1/3 daripada Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari yang cerita pasal pergi perang, kawan yang duk jadi imam ni duk baca qul huwallah pada tiap-tiap rakaat ini. Bila depa cerita kepada Nabi SAW, faqala Nabi SAW, akhbiruhu anna Allah yuhibbuh. Nabi kita hampa pi habaq balik dekat Syekh Kulhu ni, dekat kawan hak duk rajin baca Fatihah, baca qul huwallah, baca Fatihah, baca qul huwallah ni, hampa pi habaq dekat dia bahawa annallaha yuhibbuh, Allah Subhanahu wa taala sayang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi adakah bermakna lepas ni kita qul huwallah aja, tak baca yang lain dah? Dah. Nak habaq kata kehebatan surah Al-Ikhlas itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada banyak benda dalam amalan yang kita boleh buat hari-hari ini. Ringan amalan itu, berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kita kata tadi, qabliyah subuh, sangat ringan nak buat, sangat ringan. Tidak sampai 3 minit pun qabliyah subuh 2 rakaat ni. Tetapi Nabi SAW kata, khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa boleh buat qabliyah subuh 2 rakaat ataupun disebut sunat fajar, sunat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nabi kata, berapa ramai daripada kita yang tidak ambil peluang itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam yang saya sebut di Masjid Tanah Merah hari itu, sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dan juga sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat. Nabi SAW kata, Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, dia kata Nabi SAW bersabda, man raka'a 4 raka'atin qabla zuhur wa 4 ba'dah. Siapa yang sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dan 4 rakaat selepas daripada dia, haramallahu azza wa jalla lahmahu 'alan nar. Tuhan janji daging badan dia tak akan disentuh oleh api neraka. Simple punya benda, tapi kita tak boleh nak buat. Kerana tak boleh buat itulah maka besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hak kecil-kecil itu kita buat dulu. Bila dah ada kekuatan, sembahyang sunat tasbih yang dipesan oleh Nabi SAW kepada pakcik dia Al-Abbas, kita cuba buat. Paling tidak semua hidup kita biasa buat sekali. Nak cantik sebulan sekali gagah buat juga. Kalau pun tak boleh buat tiap-tiap minggu, apatah lagi kita tentu tak boleh nak buat tiap-tiap hari. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16, muka surat 28. Muka surat 28, masalah 38. Dia kata mimpi karau timba daripada telaga. Ini kita sambung yang bulan lepas. Nak cerita, kata Nabi SAW pernah mimpi seumpama ini. Sesungguhnya siapa mimpi bahawa dirinya ataupun melihat di dalam mimpinya orang lain karau timba daripada dalam telaga. Karau ni bahasa surat ya tuan-tuan? Bahasa surat karau, bahasa kita karau. Kan ada orang jauh ni, sahabat kita duk buat live streaming ni tuan-tuan,
sahabat-sahabat kita daripada Korea, daripada USA, daripada Germany, daripada New Zealand, daripada Middle East, Mesir, Jordan, dia boleh ikutilah ni. Yang duk ikut ni, kalau di Malaysia ni, orang daripada Johor, daripada Shah Alam, daripada mereka pun biar duk dengar karau ni satu masalah kat mereka. Patutnya ni apa ke benda ni, duk karau ni apa? Saya pun tak tahu bahasa surat dia apa, tapi itulah karau. Ha? Kalau kata cara lain ni kata kampui kot apa. Bila nak cedok ayak daripada telaga ni, lepas tu duk tarik tali tu, duk tarik timba naik tu, dia panggil karau. Kan benda ni tak payah terang, dialog setang, tapi masalah bila live ni depa tak tahu. Jadi maksudnya apa dia? Mimpi, sama ada kita mimpi, dalam mimpi tu kita duk tarik tali timba ni daripada telaga ni, duk tarik tali tu, kita duk tarik, ataupun kita mimpi kita tengok orang duk tarik. Ada tafsiran dia. Dia nak abang macam tu. Dan dia kata mimpi, sama ada kita ataupun orang duk karau timba daripada dalam telaga dan memberi orang-orang airnya. Bila dia cedok air daripada telaga, dia karau tali naik, dia bagi air ke orang. Itu mimpi dia. Maka mimpi itu sangatlah baiknya. Dia kata siapa yang dapat mimpi macam ni, itu alamat baik. Dia kata sebagaimana berlaku mimpi itu ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Umar an ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar qala ra'aitu an-nas ijtama'u fanaza'a Abu Bakr dhanuban aw dhanubaini fihi dha'fun wallahu yaghfirulah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, daripada anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, daripada perihal mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mimpi akan dirinya, yakni diri Nabi sendiri di dalam perkumpulan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan orang-orang lain. Nabi mimpi, dalam mimpi itu Abu Bakar ada, dalam mimpi itu Umar ada. Sabda Nabi SAW, telah melihat aku di dalam mimpiku akan orang-orang berhimpun mereka itu di tepi telaga. Nabi kata dalam mimpi itu dia nampak, kata ada telaga dan ada beberapa orang sahabat dia, antaranya Abu Bakar, antaranya Umar, dan ada sahabat-sahabat lain, semua ada di keliling sebuah telaga. Nabi kata sedangkan aku berdiri di tepi telaga itu, karau air daripada telaga itu untuk bagi kepada mereka itu airnya. Dalam mimpi itu Nabi kata Nabi sendiri duk cedok air, kemudian duk tarik tali timba tu, duk tarik naik. Bila timba tu naik, Nabi bagi air kepada orang yang duk tunggu di keliling telaga ni. Kemudian dia ambil oleh Sayyidina Abu Bakar akan tali timba itu, lalu mengarau ia akan satu timba ataupun dua timba kecil. Lepas dah Nabi cedok air, Nabi karau tali naik, Nabi pas timba tu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pula cedok air daripada telaga tu, dan Sayyidina Abu Bakar pula karau naik, dan Abu Bakar buat dua kali. Cedok sekali naik, bagi dekat orang air, lepas timba masuk, cedok pula kali kedua, tarik tali naik, dua kali Sayyidina Abu Bakar buat. Yang adalah padanya lemah lembut karaunya itu. Sayyidina Abu Bakar ni, Nabi kata dia duk karau tali tu, dia slow motion, slow and steady. Tentu aja tengok kayanya Islam ni, ataupun kalau kita nak kata uslub ni bahasa Arab, maksud dia cara ataupun method ataupun cara dakwah dalam Islam ni pelbagai. Nabi dengan cara Nabi, Abu Bakar As-Siddiq dengan cara Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab dengan cara Umar, Osman bin Affan dengan cara Osman,
Ali bin Abi Talib dengan cara Ali. Seorang dengan seorang tak sama. Dan hadis yang kita baca ni diceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia ni satu orang yang soft. Orang putih kata dia ni jenis lembut, cakapnya lembut, soft spoken, cakap dia lembut. Dia tak tahu jangkah orang, dia tak tahu tunjuk cengeng, dia tak tahu, dia lembut. Karakter Abu Bakar As-Siddiq macam tu, dan dia mendapat tempat utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab, dia keras. Dia satu orang yang bila bercakap deras. Dia satu orang yang apabila buat keputusan tegas. Dia satu orang yang apabila nak ambil satu-satu tindakan keras. Sekali kita nanti jumpa cerita Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, juga mendapat kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni dalam dunia dakwah kita hari ini, kita juga melihat kepelbagaian ini. Ni dalam dakwah kita hari ini, tuan-tuan tiap-tiap malam duk pergi masjid, duk pergi mengaji daripada macam-macam ustaz duk ada lah ni. Satu ustaz cara dia masing-masing. Ada satu ustaz ni cengeh. Bagi salam tu kalau boleh nak balin tiap mau grup, cengeh, dia cengeh lah, ya Allahu akbar. Cakap ni dia ada pilihan perkataan, boleh cakap lembut tak, dia pilih hak terjai. Pok hak dengar pun kira duk berkemas sila ni. Balik kat kawan tepi, malah ni siok ni, siok dia kata. Siok ni mana cukup siok ah. Oh, dia kata malah ni siok, dia tibai habis. Dia punya cara. Ada satu cara ni, dia soft spoken, dia cakap lembut tapi menyucuk sampai ke hati kita. Menyucuk sampai ke hati kita. Dia bercakap, dia tak jerkah, dia tak menjerit, dia bersopan, tapi kita rasa kita ditarbiah oleh dia banyak. Perubahan diri kita banyak dia yang menyumbang perubahan untuk diri kita. Di satu orang dengan satu orang ini ada belain cara dia. Selagi mana semua ni membawa kepada mardatillah, nak membawa orang kepada nak cari keredaan Allah, maka kena belakang semua tu. Saat kita nanti tengok macam mana cengengnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sampai Nabi tak boleh nak terima cara dia, tiba-tiba Allah terima cara dia. Saat kita nanti tengok insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi SAW mimpi dia, mimpi dia ada dekat telaga. Nabi duk ada situ, Abu Bakar ada situ, Umar ada situ, dan beberapa sahabat lain duk ada situ. Nabi dalam mimpi itu, Nabi nampak, kata Nabi cedok ayak telaga, tarik tali timba naik, bagi orang hadut tunggu ni ayak seorang sikit. Lepas Nabi bagi timba kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni cedok dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang cukup bersopan. Dan Nabi SAW sebut, dia kata mudah-mudahan Allah yaghfirullah, mudah-mudahan Allah mengampuni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita tengok perbahasan dia. Dia kata masalah mimpi mengarau timba telaga oleh Sayyidina Abu Bakar itu, apa takbirnya, apa tafsiran dia? Kata ulama adalah mimpi itu takbirnya ialah misal bagi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian daripada wafat Nabi SAW. Satu tafsiran dia apa dia? Bila Nabi cedok ayam, lepas itu Nabi pas timba kepada Abu Bakar, maknanya yang akan ganti Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Itu tafsiran pertama. Baik, dia kata dan telaga itu ialah misal bagi pekerjaan orang Islam. Telaga tu ibarat kepada apa? Itu urusan orang Islam. Telaga tu di dalamnya ada ayam, itu urusan orang Islam. Dia kata kerana di dalam telaga itu ayam yang menjadikan hidup orang-orang dan juga baik akan orang-orang. Dalam telaga tu ayam. Ayam ni benda yang menjadi apa tuan-tuan? Sumber kehidupan. Di Kuala Lumpur ini tuan-tuan, 2 hari ada ayam, 2 hari tak ada ayam.
siapa buka kedai makan di Kuala Lumpur hari ni, hari tak ada ayam, kena beli ayam daripada tanker, daripada lori tangki. Satu tangki beli daripada Syabas RM1,200. Kalau buka restoran, kedai makan di Kuala Lumpur yang kena catu ayak lah ni, akibat daripada kemarau ni, hari yang tak ada ayak ni 2 hari. Hari yang tak ada ayak ni, kalau nak pakai ayak, orang nak masak, orang nak main kedai, nak apa, nak guna ayak ni semua ni, kena beli ayak tangki daripada Syabas. Satu tangki RM1,200. Berapa tangki nak pakai satu restoran satu hari? 2 hari tak ada ayak. Lepas tu baru dia ada beli ayak. 2 hari ayak mai slow meleleh turun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila tak ada ayak, orang tua-tua yang pernah hidup zaman Jepun pun dia kata baik tak ada karan daripada tak ada ayak. Dia kata tak ada karan tak apa lagi, tak ada ayak, hadu cakap pandai pun hilang pandai dia. Berak tak boleh basuh ni cakap pandai apa? Duk cakap pandai ni, berak tak basuh ni nak cakap pandai apa? Dia hilang cakap pandai bila tak ada ayak ni. Baik, jadi ayak ni apa dia? Dia simbol kepada kehidupan. Maka telaga, di dalam telaga tu ada ayak, dan itulah yang dimaksudkan sebagai kehidupan orang-orang di dalamnya. Dan yang mengarau ayak telaga dengan timba itu ialah Raja Muslimin. Orang yang kerja duk cedok ayak buat keluar tu, dia adalah pemerintah, dia amir kepada orang-orang Islam ini. Dan orang yang memerintah hal ahwal hukum mereka itu, maka mula-mula yang mengarau ayak telaga di dalam mimpi itu ialah Nabi SAW. Dan dialah yang sebenar-benarnya awal orang yang memerintah pekerjaan orang Islam dan mengatur dengan sehabis-habis sempurna aturannya. Itu dia, Nabi yang mula meletakkan asas kepada pemerintahan Islam di Madinah, yang asas itu dipakai sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Orang yang meletakkan batu asas itu ialah Nabi SAW, dan telah ditinggalkannya segala kaedah untuk beragama ini. Dan hari ini kita semayang sehari 5 waktu, semayang fardu sehari 5 waktu. Siapa yang meletakkan asas ni? Nabi SAW. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahu kepada kita oleh Nabi SAW. Yang kita duduk sembahyang subuh 2 rakaat, Zuhur Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat ni, yang menentukan bilangan rakaat ni siapa yang beritahu kat kita dulu? Nabi SAW. Ya, hari ni kita duk himpun duit, duk pekin belanja kerana nak pi ke tanah haram Makkah, kerana nak pi buat haji, kerana nak pi buat umrah. Bila kita sampai di sana, kita turun ke Baitullah, kita tawaf kiri kan Kaabah 7 pusingan. Lepas itu kita pi di belakang makam Ibrahim, kita sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca Fatihah dengan Qul Ya, rakaat kedua kita baca Fatihah dengan Qul Huwallah. Lepas itu kita pi dekat Multazam, kita minta doa kepada Allah, kita minum air Zam-Zam, kita pi ke Mas'a, ke tempat sa'i, kita mula daripada Safwa, kita pi ke Marwah sampai 7 kali. Lepas itu kita bertahalul, kita potong rambut. Siapa ajak tu buat semua tu? Allah ajak kepada Nabi SAW ajak kepada kita. Benda ni bukan hasil reka daripada siapa-siapa, melainkan dia mai daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi Nabi SAW yang sampaikan kaedah ibadat ni kepada kita. Itu sebab dalam soal ibadat tak boleh reka. Kita tak boleh mengada-adakan benda yang berkaitan dengan ibadat. Pasal apa? Pasal ibadat ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kaedah, segala cara, segala kaifiat dia mesti kena ikut macam mana yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Kemudian daripada itu diganti akan dia oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengarau timba itu 1 timba ataupun 2 timba. Dan itu alamat menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak lebih daripada 2 tahun. Tu dia. Abu Bakar cedok 2 kali aja. 2 kali cedok tu ada cerita. Cerita dia apa? Abu Bakar
akan jadi khalifah Sa'd saja. Lepas itu jawatan itu diambil oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan karau timba Sayyidina Abu Bakar itu lemah, kerana Islam pada masa Abu Bakar itu alamat jadi lemah bukan sebabnya. Kan tuan-tuan, bila Nabi wafat, Abu Bakar ambil alih memerintah hal ehwal orang Islam. Abu Bakar pegang saja, masalah jadi. Tuan-tuan, nak jadi pemimpin bukan senang. Nak menjadi orang yang mengkritik pemimpin, yang tu senang. Kita nak komplain orang senang. Kita tu cerita nak jadi kerajaan, kita cerita nak mentadbir masjid saja sudah. Kerajaan ini nak tadbir negeri, kerajaan ni nak tadbir negara. Bukan senang tuan-tuan. Kapal terbang jatuh sebiji, luruh rambut ni. Kapal terbang jatuh sebiji, rambut boleh luruh. 20 upah hari dah duk cari tak jumpa ni, rambut boleh luruh. Sikit duit tuan-tuan nak bayang. Sikit duit kan nak bayang. Kita jadi bapa dalam sebuah rumah tangga, jadi suami dalam sebuah rumah tangga, mai 20 hari bulan rambut duk luruh dah. Baru 20 hari bulan gaji nak dapat 27, 28, lagi 7 hari lagi ni rambut duk luruh, tak selai-selai duk luruh ni, duk fikir ni nak makan apa, hari ni nak makan apa, esok nak makan apa, dalam pada duk fikir nak makan apa. Anak balik, abang kata, ayah hari Senin ni cikgu mau duit RM50, dengar tu pergi pancung tu tu baru nak tadbir satu rumah, baru nak tadbir satu rumah, baru nak mengurus hal keuangan satu rumah. Kita boleh jadi kepala kerosot macam tu, boleh jadi nak main bebai, nak marah ke orang tak tentu punca. Tuan-tuan boleh fikir jadi menteri besar sebuah negeri. Ni nak generate duit, nak cari duit di mana ni, nak cari duit main di mana ni, punya duk tebang balak ni sampai licin hutan. Habis balak tu nak pergi tebang apa pula? Ni kaki tangan kerajaan negeri sikit ke ada ni, majlis perbandaran yang apa segala ni nak makan duit, nak bayar duit mereka macam mana? Itu sebab kata seronok jadi kuli daripada jadi bos. Jadi kuli dia fikir nak ambil gaji, jadi toki dia duk fikir nak cari duit nak bayar gaji kuli. Bukan senang tuan-tuan. Kerja ni kerja yang sangat susah. Kerja yang dibuat oleh Nabi SAW ni kerja yang sangat susah. Kerja yang diambil alih oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni kerja yang sangat susah. Kerja nak memakmurkan negeri ni kerja yang sangat susah. Nak makmur dari segi harta benda, duit ringgit saja pun dah susah, apatah lagi nak memakmurkan negeri dari segi keamanan. Hari ini tuan-tuan, lalu stang saya tak tahu, Sungai Petani dah start jadi dah. Berhenti kereta di traffic light, main motor berhenti tepi, dia smash, dia katok cermin sebelah penumpang balik kiri ni, dia bawa martun tajam ni, dia katok pecah, tangan dia hanggau beg tangan bini kita ni, terus dia koyak minyak motor, dia lari pergi. Nak boleh buat apa? Kita duk ada kereta nombor 2 daripada traffic light. Traffic light ada kereta nombor 1, kita kereta nombor 2. Dia main berhenti motor tepi kita, dia relin tengok bini kita bagus beg tangan Gucci nama. Beg tangan Gucci, dia lepas satu martun perang, kata dia hanggau. Benda tu berlaku dalam masa 5 second aja, 5 saat aja. Dia pegang beg tangan bini kita ni, dia koyak minyak motor pergi. Siapa kena, siapa tahu. Tu tak apalah, dia ketuk cermin kereta ni, hak dia pergi sambang beg tangan, baru sudah pergi draw duit dekat bank, dia berjalan keluar, dia sambang beg tangan, dia tarik, dia buat tak mau lepas, dia heret atas jalan, habis sebelah muka ni terkoyak kulit. Tanggungjawab siapa ni nak menjaga keamanan ni supaya rakyat rasa aman ni? Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kerajaan. Bukan senang nak memikul tanggungjawab sebagai kerajaan ni, bukan senang. Apa jadi pun orang jegel kat kerajaan, kapal terbang pula pergi hilang. Allahu Akbar. Sampai nak abang kata crash, tak berani. Nak abang kata crash, abang berakhir di selatan lautan Hindi, berakhir ni. Sampai mak kepada salah seorang mangsa ni telefon televisyen, tanya, ni makcik tak apa reti orang putih ni, apa dia ni tadi depan abang apa, kawan ni pula doa abang dia lagu ni makcik, dia abang kata kapal terbang tu berakhir. Berakhir lagu mana? Tak
Tak boleh tuan-tuan, nak bercakap perkataan lain tak boleh, sebab boleh kena saman. Kalau hampir habang kata kapal terbang tu crash, terempas, mana bangkai dia? Tak boleh nak habang terempas, kena guna perkataan tu. Kena habang kata berakhir. Berakhir ni maksudnya apa? Tak tahu. Pasal duk cari tak jumpa. Jangan kata tak jumpa mangsa, jangan kata tak jumpa orang. Pintu kapal terbang pun tak jumpa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Nampak tuan-tuan? Benda ni berlaku dalam tak tahu apa jadi. Itu cerita dia, nak abang tak tahu. Last sekali Tuhan buat apa? Tuhan buat manusia ni last sekali semayang hajat minta tolong kat dia. Siapa lagi yang lebih pandai daripada Amerika dalam dunia ni? Negara mana lagi yang mempunyai kelengkapan yang sophisticated, kelengkapan yang paling moden, yang boleh ni nak settle hal-hal macam ni? Siapa lagi yang lebih pandai daripada Amerika? Siapa lagi yang lebih pandai daripada Jepun? Siapa lagi yang lebih pandai daripada China? Siapa lagi yang lebih pandai daripada negara-negara yang kita sebut ni? Pun tak jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan letak diri tuan-tuan di tempat keluarga yang kehilangan ini. Tak tahu nak kata apa. Nak kata hidup tak jumpa orang, nak kata mati tak jumpa. Apa ni? Duk tunggu buah tak luruh. Duk abang kata kita akan terus cari, tapi kalau ikut pengalaman Perancis 2 tahun baru jumpa apa. Apa ni? Nak habangnya apa? Bukan pihak berkuasa tak berusaha. Berusaha, tetapi benda ni dah beyond daripada kemampuan. Dah terkeluar daripada kemampuan manusiawi. Betul-betul Tuhan aja yang boleh buat benda ni bagi jadi macam-macam mana pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini apa yang berlaku pada hari ini. Jadi kalau kita duduk di tempat kerajaan tu ni, tiap-tiap biji kapal terbang yang pi duk terbang ke atas nak teropong tengok kut jumpa apa serpihan tu semua tu duit minyak tu hantar bil mai kat Malaysia suruh bayar. Kapal perang apa baru ni depa beritahu, satu hari kos minyak dia saja, satu hari dia nak pi tu per day, satu hari dia ada 20,000 US dollar. Sebiji kapal yang pi tu tak tahu berapa banyak kapal. Sebiji kapal kos minyak dia saja, tidak termasuk kru kapal tu kira lain, tidak termasuk kalau ada expertise, ada pakar-pakar di atas kapal tu, yang pakar bahagian kotak hitam, yang pakar bahagian segala-gala ni, tu bayar asin pula yang tu. Minyak dia saja nak pi satu hari 20,000 US dollar kali RM3 Pak Ubang sehari ni dah berapa hari, dan tak tahu sampai bila, tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita jadi kerajaan pun tak tahu apa nak abang, tak tahu. Last sekali ambil ayat semayang teriak basah lecun sejadah ni, minta ya Allah tolonglah kami mati akal dah ni, apa jadi ni. Belum cerita lagi negara-negara yang rakyat dia ada atas kapal terbang kita tu, belum cerita lagi yang tu. Hari ni apa jadi? Di China saja mereka shutdown habis. Travel agent apa semua, agent tiket apa semua yang duk jual tiket kapal terbang kita ni, mereka shutdown, mereka tak mau jual sebagai protes kepada kita gagal menangani. Dia kata benda ni kita tak tidur malam duk fikir benda ni, mereka duk tak puas hati. Apa kita boleh buat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang nak menjadi pemimpin. Macam itulah susahnya Nabi SAW apabila Nabi menjadi pemimpin dulu. Macam itulah susahnya Abu Bakar As-Siddiq apabila dia mengambil alih jawatan daripada Nabi SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun saja memerintah, dan pemerintahan dia dipenuhi dengan berbagai-bagai masalah. Wafat saja Nabi, satu kumpulan sudah isytihar tak mau bayar zakat. Bila ditanya apa siapa tak mau bayar, dia kata kami bayar pasal Muhammad ada, Muhammad tak ada kami tak mau bayar. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq satu orang yang lemah lembut, yang tidak keras, yang tidak tegas macam orang lain. Bila mai hal macam ni,
Abu Bakar jadi tegas. Abu Bakar kata, aku akan perangi mereka yang mengingkari perintah wajib zakat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan tiadalah itu salah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau begitu keadaan negara semasa dia mengambil alih jawatan daripada Nabi menjadi khalifah Nabi yang pertama, itu bukan salah dia. Apa nak buat? Dia ambil alih, tiba-tiba keadaan jadi macam tu. Dia kata, hanya orang-orang Arab tak kala mendengar akan wafat Nabi SAW itu, kembali setengahnya jadi kafir. Ini dia nak cerita. Bila dengar kata Nabi wafat, daripada dan kata kami masuk Islam pasal Muhammad tak ada, habis tutup cerita. Kami nak balik asal balik. Maka dengan bersungguh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hantam mereka itu, yakni perang dengan mereka itu, supaya kembali mereka itu Islam semuanya dan menjadi satu kalimah semula. Dia nak pastikan suruh orang ni semua balik kepada ajaran Islam, bayar zakat balik, sampai terpaksa perang dengan mereka ni. Maka itulah sabda Nabi SAW di dalam hadis itu, wallahu yaghfirullah. Karena itulah Nabi SAW kata, mudah-mudahan Allah mengampunkan Abu Bakar As-Siddiq atas apa yang dia buat tu. Kalau tak berjaya pun mudah-mudahan Allah ampun dia, kerana dia dah berusaha sekadar kemampuan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ialah isyarat jadi lemah Islam pada masa Sayyidina Abu Bakar itu tidak dengan sebab salahnya. Bukan salah Abu Bakar apabila negara jadi macam tu. Macam kita tuan-tuan, kita jadi ayah, isteri kita jadi mak, anak kita pergi jadi apa pun tak tahu. Kita ajak dia, kita didik dia, kita bagi kasih sayang dekat dia, pelajaran kita bagi pun dah cantik elok dah dekat dia, tiba-tiba dia tak jadi manusia, dia pergi jadi orang tak berguna. Salah kita kah? Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi tuan-tuan, tiba-tiba bukan sahaja anak, bahkan isteri yang duduk tidur sebantai dengan dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau terima dia sebagai Nabi. Bila Allah temuk ayat keluar daripada perut bumi, turunkan hujan lebat daripada langit nak tenggelam bumi, tak mau juga naik atas kapal Nabi Nuh, sedangkan Nuh itu bapa dia, sedangkan Nuh itu suami dia. Mereka nak pergi Rabat naik bukit, mereka kata kami nak naik bukit, bukit ini boleh menghalang kami daripada kena ayat. Salahkan Nabi Nuh bila jadi macam ni kepada anak bini dia? Benda ni sudah terkeluar daripada bidang kemampuan dia. Macam itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila dia ambil alih jawatan khalifah daripada Nabi SAW, dia jadi khalifah pertama, tiba-tiba negeri pergi jadi macam tu. Nabi SAW kata, wallahu yaghfirullah, mudah-mudahan Allah ampunkan Sayyidina Abu Bakar, itu bukan salah dia. Dan ialah isyarat jadi lemah Islam pada masa Sayyidina Abu Bakar itu tidak dengan sebab salah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sabda Nabi SAW lagi, summa qama Umar fanaza'a fastahalat gharban falam ara abqariyan yafri fariyah hatta saraban nasu bi'atan hatta daraban nasu bi'atan. Maksudnya kemudian daripada itu datang Umar bin Al-Khattab mengambil timba daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ini mimpi Nabi. Tadi Nabi dalam mimpi, Nabi nampak Nabi sendiri cedok ayam. Lepas itu bagi timba dekat Abu Bakar. Abu Bakar cedok seluruh. Lepas itu Umar ambil timba tu. Ini dalam mimpi Nabi ini. Kemudian daripada itu mai Sayyidina Umar ambil timba daripada Abu Bakar. Maka berdiri Umar di tepi telaga, lalu dikaraunya timba itu, memberi orang-orang minum akan airnya. Tiba-tiba berpaling berubah, timba itu menjadi timba besar dalam mimpi Nabi. Bila mai turn ataupun giliran Sayyidina Umar cedok ayam, dia cedok pun laju, tiba-tiba timba yang asalnya kecil bertukar jadi besar. Ini dalam mimpi Nabi SAW. Maka tiada aku lihat orang yang pintar sepintar-pintar orang seperti mana Umar itu memperbuat dia akan perbuatan yang tiada sepertinya. Itu dia. Nabi kata Umar Al-Khattab ini manusia pintar. Umar ni yang kata cengih garang ni, dia juga satu orang yang pintar.
Bila tampuk kekuasaan negara mai ke tangan dia, dandan tengok dia sangat progresif. Dia sangat progresif dan dia proaktif. Dia tak tunggu orang suruh, dia idea dia mencurah-curah mai, dia nak buat yang tu, dia nak buat. Tuan-tuan, bukan senang. Nak jadi kerajaan, nak jadi pemerintah ni, nak memakmurkan ekonomi negeri ni bukan senang. Kerajaan yang betul-betul pandai, dia cari duit daripada luar, mai makmurkan negeri. Itu dia pandai. Dia jadi pemimpin yang pandai. Dia rancakkan ekonomi dalam negara ni dengan menarik duit luar masuk mai. Dia jadikan Malaysia sebagai satu hub industri yang hebat. Satu dunia orang nak mai buka kilang di Malaysia. Dia kemukakan insentif yang boleh menarik investor, yang boleh menarik pelabur mai ke Malaysia. Dari segi tarif elektrik dia bagi turun, ramailah orang mai. Dia kalau tak apa pandai ni, sebaliknya lah. Dia tak tarik duit luar mai, dia duk perah duk ada dalam ni. Dia penaik cukai, dia perkenai cukai baru, dia penaik tarif elektrik, dia buat yang dia buat. Itu tak pandai tu. Itu buat naya nama dia. Tu kata nak jadi kerajaan ni bukan mudah. Bukan senang nak jadi kerajaan ni. Kita nak fikir macam mana nak tarik duit luar mai. Tu pandai. Tapi kalau duk fikir ni, duit korang ni, duk tengok duit korang ni macam mana ni, penaik cukai ni, ni duit korang ni, ni elektrik bagi naik, duit no. Itu tidak pandai. Itu sebab dia nak bagi tahu di sini, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia pandai. Dia buat ni sampai akhirnya apa tuan-tuan, semasa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, semasa pemerintahan dia, negara yang tidak ditakluki oleh dia mai minta nak duduk bawah dia. Tu dia pandai Sayyidina Umar sampai macam tu. Negara yang dia pergi masuk dan dia membuka negara tu jadikan jajahan takluk, itu satu bab. Ni tak ni, ada negara yang dia tak dan pi. Negara tu mai minta, Umar tolong ambil kami duduk di bawah naungan kau. Orang seronok duduk di bawah dia. Pasal apa? Duduk di bawah dia, kemakmuran itu ada. Hebatnya Umar ini, sehingga kan dia kata, maka tiada aku lihat orang yang pintar sepintar-pintar orang seperti Sayyidina Umar, memperbuat dia akan perbuatan yang tiada sepertinya. Tak pernah orang buat macam mana Sayyidina Umar buat, sehinggalah senang sentosa orang di tempat tinggalnya. Orang yang duduk, rakyat yang duduk di bawah pemerintahan Sayyidina Umar ni sentosa. Tuan-tuan pernah baca cerita macam mana Sayyidina Umar malam-malam tak tidur di rumah, keluar duk ronda. Umar dia jadi pemerintah, dia jadi khalifah, dia tak boleh tidur di rumah dia. Pasal apa? Pasal dia dicengkam rasa takut. Dia takut ni dia boleh duduk tidur sedap, sedangkan dalam masa yang sama ada rakyat tak ada makanan. Dia tak berani nak tidur lama pasal dia takut ada rakyat tak ada minuman. Dia takut nak tidur lena di rumah dia, dia takut ada anak kecil yang tak ada susu nak minum. Umar keluar ronda malam-malam, lalu di lorong-lorong rumah ni, duk pasang telinga dengar, jumpa budak teriak. Tuan-tuan semua pernah dengar cerita ni. Dia balik pergi ke rumah dia, berserabut dia ni, duk fikir ni, berdosa aku ni. Aku jadi khalifah, ada rakyat yang anak tak ada makanan, duk dengar mak jerang ketul batu. Mak ambil batu, boh dalam periuk, jerang ayak. Bila ayak mendidih, batu duk bunyi dalam periuk tu, guduk-guduk. Mak kata, sat lagi nak masak, sat lagi nak masak. Tidur dulu, sat lagi masak. Mak gerak. Anak ni lena ngayak mata tu ya. Umar sudah jumpa benda ni. Umar balik pergi di rumah dia, tak senang duduk, lambat cerah. Dia hantar orang dia pergi panggil khalifah, panggil menghadap. Bila pipi dia bagi, dia rasa bersalah, dia rasa guilty, dia rasa dia berdosa. Dia jadi pemimpin, sedangkan ada orang yang duduk di bawah pimpinan dia yang begitu keadaan dia. Boleh dapat ke tuan-tuan pemimpin macam tu hari ni?
Ada, tak ramai. Ada, tak ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Umar ini dipuji oleh Nabi SAW sehingga senang sentosa rakyat yang duduk di bawah jagaan dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis sahih lagi gharib daripada hadis Umar ini. Tuan pernah dengar cerita perang Badar? Perang Badar ni berlaku bila, tuan-tuan? Perang Badar dia berlaku bulan puasa. Kita nak puasa berapa hari? 87 hari lagi kah? 88 hari lagi nak puasa. Kita nak puasa, kita tak bilang berapa hari. Kita ada bilang hal lain, kan? 80 lebih hari lagi, 7 hari kah? 88 hari lagi nak puasa, kan? Perang Badar, perang pertama dalam Islam, Allah bagi jadi waktu bulan puasa 17 Ramadan. Kita ini 17 Ramadan cucuk bunga api. 17 Ramadan Nabi dan para sahabat Nabi berada di dalam zon perang. Perang Badar, perang pertama dalam Islam, berlaku pada tahun 2 Hijrah. Lepas Nabi hijrah Mekah ke Madinah, Nabi masuk aja ke Madinah, tahun yang kedua perang. 70 orang musuh mati, 70 orang musuh ditawan. Oleh kerana dia perang yang pertama, jadi tak tahu nak buat macam mana. Macam kita lah, kita buat kenduri anak sulung, kenduri pertama, pengalaman tak ada, dia menggelabah, tak tahu nak agak ni, jemputan nak buat berapa, nak order makanan berapa, nak jemput ramai takut makanan tak cukup, nak jemput korang sekali makanan lebih pergi buang, tak tahu nak agak. Lepas tu mai duk mengajar Masjid Sultanah, sekali dengan panggil, tuan-tuan saya sekian-sekian bulan nak buat kenduri, jemput Nana. Lagu tu dia panggil. Ujung bulan pergi Masjid Tanah Merah, tuan-tuan saya sekian-sekian bulan nak buat kenduri kahwin anak ni, jemput Nabi. Tak tahu nak agak dah, malam ni ada berapa orang, Tanah Merah ada berapa orang, kad buat berapa kepin, hak anak panggil berapa orang, pukul 12.30 makanan Nabi. Tak tahu nak agak, pasal pengalaman tak ada. 12.30 mai pakat duk mai dengan baih berhenti, duk turun mai, yang sini tukang masak lari dah. Tukang masak lari, dia kata gila nak tunggu, depa kata gila nak tunggu, depa lari dah. Orang duk mai, yang lauk habis, yang nuh habis, ya. Tuan-tuan tak tahu nak agak. Islam, Nabi SAW dan sahabat kena lalui perang Badar 17 Ramadan dan berakhir dengan kemenangan kepada orang Islam. Ada 70 orang musuh yang ditawan, tak tahu nak buat apa dengan musuh 70 orang ni. Nabi panggil sahabat-sahabat, mai duduk, mai pakat duduk, kita sembang ni, 70 orang ni kita nak buat apa dengan mereka ni. 70 orang ni kita nak buat apa? Kalau duk simpan mereka, duk bagi makan mereka pun satu masalah. Apa kita nak buat dengan 70 orang ni? Umar, yang kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia cadang apa dekat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, bunuh mereka ni. Ni yang kata Pak Umar ni, oh cengih dia ni. Dia abang dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, 70 orang ni habis berah je. Dia kata, doa ada mereka ni pun menyusah kita. Dah ada mai bagi satu masalah kat kita, dengan perang dengan kita, luka, cedera, sahabat-sahabat kita 18 orang mati syahid. Mereka ni punya pasal lah ni 70 orang ni dia tak bagi habis bang. Nabi dengar aja. Nabi kata orang lain, ada tak siapa nak bagi pendapat? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, 70 orang ni kita minta duit tebusan. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, 70 orang ni kita minta tebusan. Keluarga mereka tu, kalau nak mereka ni dibebaskan, bayar duit. Pasal apa? Pasal Islam pun dalam keadaan susah, duit tak apa nak ada. Kita tolak mereka ni, kita ambil duit, kita boleh guna. Idea daripada Sidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi dengar, Nabi tak boleh pakai juga. Nabi buat keputusan. Nabi kata, okey lah ni macam ni, 70 orang tawanan ini, kalau di kalangan 70 orang ni ada yang bijak pandai, yang cerdik, Nabi kata hampa ajang anak orang Islam, ajang anak orang Islam menulis, membaca, sampai budak tu pandai, bebas.
bagi yang pandai. Ajak anak orang Islam, ajak tulis, ajak baca, ajak apa, sampai satu tempoh masa budak-budak ni boleh menulis, boleh baca, mereka ni akan dibebaskan. Hak mana yang tak pandai tapi kaya, orang kaya, ada duit, di kalangan 70 orang ni, Nabi kata okey, tebusan, bagi mai duit tebusan, kita bebas. Hak mana yang bodoh, lepas tu miskin, dalam 70 ni macam-macam. Hak bodoh, nak tumpang pun tak boleh, apa pun ilmu tak ada, apa pun tak ada, cuma jahat saja dekat dia. Nak tolak, nak ambil tebusan, duit tak ada. Nabi kata yang ni pun taruh buat pabih berai, perambat mereka balik dengan amaran keras. Jangan cuba dah lawan Islam selepas daripada ni. Kalau lagi sekali hampa lawan, muka yang sama kami tangkap, memang kami akan bunuh. Nabi buat macam tu keputusan dia. Okey, jalan apa yang Nabi cadangkan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat 67 68 surah Al-Anfal. Turun ayat, Tuhan kata ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Turun ayat kepada Nabi. Tuhan kata tidak wajar, tidak patut satu orang Nabi pi ambil tawanan, pi duk simpan, duk biar bagi hidup selagi mana Nabi itu tidak boleh melumpuhkan musuh. Selagi mana Islam tak kuat, tidak boleh simpan musuh hidup-hidup. Maksudnya apa? Ayat tu turun setuju dengan siapa? Dengan Umar bin Al-Khattab. Umar suruh bunuh, Nabi dengar keras sangat, Nabi tak mau ikut. Abu Bakar kata minta tebusan, Nabi nampak boleh, yang ni boleh dengar. Cuma Nabi tambah satu apa dia? Hak mana pandai ajak anak-anak orang Islam, hak mana kaya ambil tebusan. Turun ayat ni, makana linabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak wajar satu orang Nabi simpan tebusan ni hidup-hidup hatta yuthkhina fil ardi, melainkan kalau sekiranya Islam ini sudah boleh melumpuhkan musuh di atas muka bumi, baru boleh nak simpan tebusan, nak minta duit sebagai ganti apa semua. Kalau tidak, hak mana musuh dah ada bunuh. Tuhan kata lagu tu, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tuhan kata hampa mau kebendaan di atas dunia, hampa duk nampak duit tebusan hampa nak ambil, wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah nak akhirat, Allah tak nak tebusan. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Bila turun ayat tu, Nabi panggil Sayyidina Umar. Nabi kata, Umar, apa yang hang kata betul, ayat sudah turun, ayat setuju dengan apa yang hang kata. Hebat tak hebat Sayyidina Umar, tuan-tuan? Hebat. Walaupun dengar pendapat dia ni macam keras, rupanya pendapat itu yang diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik. Kemudian dia kata apa? Masalah mimpi Sayyidina Umar karau tali timba, apa takbirnya? Kata ulama, bermula takbir Nabi mimpi Sayyidina Umar duk karau tali timba itu, iaitu alamat Sayyidina Umar menjadi khalifah kemudian daripada Abu Bakar. Itu satu. Apabila Abu Bakar bagi timba dekat Umar, maknanya susunan dia. Selepas wafat Nabi, Abu Bakar khalifah. Lepas wafat Abu Bakar, Umar akan jadi khalifah. Dan jadi berpaling ataupun bertukar timba kecil kepada timba besar, iaitu alamat besar dan luasnya pemerintahan muslimin pada masa khalifah Umar itu. Pada masa dia, 2/3 dunia ni duduk di bawah kekuasaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka tiada dilihat Nabi ada orang yang lebih pintar daripada Sayyidina Umar. Itu dia. Nabi kata nak cari orang macam Umar ni susah. Nak cari orang yang menjadi pemimpin yang mempunyai kualiti pemimpin itu susah. Dia kata. Dan sebetulnya tiada bandingan seolah-olahnya. Nabi kata nak dapat pula macam Umar di susahlah, tak dapat dah, dia kata.
Dan sabda Nabi SAW, sehingga senang lenang orang di tempat tinggalnya. Rakyat pada masa tu hidup senang lenang. Daripada hari mula dia ambil alih pemerintahan negeri itu, sehinggalah hari-hari berikutnya rakyat ni daripada susah jadi senang. Rakyat ni, rakyat selesa dengan dia, sehingga ke negeri-negeri lain mai surrender dekat Saidina Umar, minta Saidina Umar naungi negeri mereka kerana nak tumpang senang. Begitu. Yakni alamat orang-orang Islam di dalam masa Saidina Umar itu sehabis-habis sukacita kerana banyak dapat harta ghanimah. Pasal zaman Umar negeri semakin luas. Bila tentera pergi masuk perang, menang. Bila menang, dapat harta rampasan. Harta rampasan tu dibahagi kepada tentera yang perang. Tentera tu adalah rakyat yang duduk di negeri. Masing-masing ada pendapatan daripada ghanimah. Masing-masing jadi senang. Dia jadi macam tu. Dan banyak terbuka segala negeri. Sehingga pada ketika itu, kasturi dapat berbahagi pada tiap-tiap seorang segantang. Kasturi mahal, tuan-tuan. Barang yang mahal itu boleh bagi kat tiap-tiap rakyat seorang segantang. Kasturi. Maknanya nak abang kata negeri cukup makmur pada masa pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Masalah dia kata mimpi melihat perempuan hitam di dalam tidung. Ini dia main mimpi lain pula. Lalu mimpi pun macam-macam. Ustaz duk mimpi kapal terbang lah, apa pun macam-macam dah. Dan mimpi ni tuan-tuan, dia tak boleh buat dalil, tak boleh buat hujah, tak boleh. Orang kita lah ni lah, ya Allah wa akbar, dengan zaman media sosial ni, dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan apa, duk cerita benda-benda lagu ni, ya Allah wa akbar. Saya lagi abang ustaz mana nu mimpi kata Dajjal keluar dah atas muka bumi ni. Lepas tu abang pula 3 dah ustaz mimpi Dajjal keluar. Duduk main cerita mimpi je. Kebetulan kita pula duduk baca tajuk mimpi, kan? Dia duduk main cerita mimpi ya. Saat-saat abang kapal terbang ni apa nampak pergi jatuh dalam pusaran ayam apa, kau jatuh ekong dulu. Jatuh ekong dulu, lepas tu terbenam pergi. Selang beberapa hari mimpi tu jumpa balik pula dah kapal terbang tu, jumpa duk ada di satu tempat apa ke. Allahu akbar. Memang hadis duk bagi tahu kata menjelang akhir zaman mimpi orang yang baik-baik ni lebih dekat kepada kebenaran. Itu betul. Tapi mimpi duk abang ni betul tak betul, itu bab lain pula. Memang hadis kata menjelang akhir zaman kalau orang yang baik-baik mimpi itu hampir tidak berdusta. Betul. Tapi soalnya orang hak duk klaim kata mimpi lah ni, adakah dia yang dimaksudkan dalam hadis tu, yang tu bab lain, yang tu kita tak tahu. Apapun mimpi ni tak boleh buat hujah, tak boleh buat cerita, tak boleh buat dalil, tak boleh doa abang kata ni tok guru ni mimpi, tak boleh. Dengar saja sudah. Dan dia kalau dia mimpi pun simpan kat dia sudah. Terus ada buat ramai bagi orang semua jadi kelang kabut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Masalah dia kata mimpi melihat perempuan hitam di dalam tidung. Sesungguhnya ada satu mimpi, jika benang nescaya ada takbirnya, iaitu sebagai yang berlaku pada diri Nabi SAW. Melihat Nabi di dalam mimpinya akan satu perempuan hitam keluar daripada Madinah. Itu dia. Nabi mimpi, dalam mimpi Nabi itu ada satu perempuan hitam lari keluar daripada Madinah. Begitu. Maka takwilnya dan takbirnya ada tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah ibni Umar an ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu imra'atan sauda tha'iratar ra'si kharajat minal Madinah hatta qamat bimahya'ah wahiyal juhfah. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, tentang perihal mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, melihat aku, Nabi kata, aku tengok
dalam mimpi aku satu perempuan hitam yang meremang bulu kepala. Dalam hadis tu dia kata apa? Sa'iratar ra'si. Sa'iratar ra'si ni maksudnya rambut tak pakai kelumbung, lepas tu merebang rambut dia. Nabi mimpi satu perempuan yang tak pakai tudung, rambut merebang, keluar daripada Madinah, sehingga akan berhenti dia di satu tempat yang bernama Mahya'ah. Dia lari keluar daripada bumi Madinah dengan rambut merebang lagu tu, lari keluar pergi ke satu tempat yang bernama Mahya'ah, dia kata. Dan ialah satu tempat ataupun satu qaryah daripada Juhfah. Juhfah ni tuan-tuan biasa dengar nama Juhfah. Dia salah satu daripada miqat haji ataupun umrah. Miqat untuk orang berniat ihram haji ataupun ihram umrah, Juhfah. Dan pada masa itu, kalau kita tengok dalam syarah hadis ni, Imam Nawawi dia menjelaskan, dia kata Juhfah pada ketika itu menjadi satu tempat yang didiami oleh orang Yahudi. Juhfah ni semua Yahudi duduk situ. Jadi perempuan ni yang Nabi nampak dalam mimpi ni, perempuan hitam rambut merebang, keluar daripada Madinah lari pergi ke Juhfah. Juhfah pada ketika itu menjadi tempat tinggal orang-orang Yahudi. Begitu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awwaltuha wa ba'al Madinah yunqalu ila al-Juhfah. Dan kata Nabi, aku mentakbirkan akan mimpi itu bahawa hawang, penyakit hawang tu dia tulis ha alif rawa, haru bukan haru, ha alif waw ra, hawang, penyakit hawang, penyakit berjangkit. Nabi kata aku mentakbirkan akan mimpi itu bahawa penyakit hawang, penyakit berjangkit di negeri Madinah itu akan berpindah ke tempat yang bernama Juhfah. Kan tuan-tuan, kita baca dalam sejarah Nabi SAW dia hijrah dari Mekah mai ke Madinah. Nabi sampai di Madinah, mula-mula apabila Nabi sampai, pakat berebut nak ajak Nabi tidur rumah mereka. Okey. Bila Nabi sampai ni berebut pakat nak pegang tali unta Nabi itu, nak tarik, suruh Nabi jadi tetamu tidur di rumah mereka. Nabi tak mau nak tentukan tidur rumah siapa. Pasal apa? Pasal kalau tentukan ada yang kecil hati. So Nabi buat macam mana? Nabi kata, aku serahkan kepada unta aku, dia akan menentukan mana tempat yang aku nak pergi. Dalam hadis kalau kita tengok, Nabi kata da'uha fa innaha ma'murah. Orang ni ajak tidur di rumah, orang ni ajak tidur di rumah, Nabi turun daripada unta dia, Nabi kata tengok unta ni nak pergi mana. Ada ramai pakat nak pegang tali unta nak eret. Nabi kata da'uha. Nabi kata biar pergi dekat unta ni, jangan siapa pergi duk pegang tali dia. Da'uha fa innaha ma'murah. Nabi kata kerana unta ini dah diberi arahan oleh Allah. Hadis kata lagu tu. Unta tu jalan, dia pergi berhenti satu tempat. Tempat itulah yang menjadi tapak Masjid Nabawi pada hari ini. Ni hadis punya cerita. Tapak tu asal dulu adalah tempat jemuk kurma. Kalau kita tengok di dalam kitab tentang sejarah Madinah ni, dia nama Fusul min tarikh al-Madinah. Dia cerita benda ni. Tapak Masjid Nabawi itu dulu tempat jemuk tamar, nak keringkan tamar, dia jemuk situ. Kepunyaan dua anak yatim. Tapak masjid tu kepunyaan dua anak yatim, iaitu Suhail dengan Sahal. Mereka punya. Nabi kata kalau begitu di sini kita buat masjid. Itu cerita mula dia. Siapa punya tanah? Habang kata tanah dia ni. Nabi himpun duit sahabat-sahabat yang ada yang sanggup bagi duit. Nabi beli tanah tu daripada dua anak yatim ni. Kemudian hari kedua Nabi duk ada di situ, pencerah kawasan tu, buang-buang tempat jemuk kurma,
Kemudian di situ juga ada kubur orang bukan Islam, kubur Yahudi dan sebagainya. Asal-asal tapak Masjid Nabawi dibongkar, dibuang, dan ada runtuhan-runtuhan bangunan lama dipecerah buang semua dan dibina masjid. Pada hari yang kedua, Nabi turut serta angkat apa-apa keperluan, tiang masjid, batang kurma, bumbung daripada pelepah kurma. Okey, yang tu cerita dia. Baik, lepas tu barang Nabi diambil oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Unta pergi duduk tu. Barang Nabi yang ada atas unta ni, Abu Ayyub Al-Ansari pergi ambil barang tu. Pelari pergi rumah dia. Dia main kasang. Dia pelari barang Nabi yang ada atas belakang unta tu, dia ambil, dia galas, dia pergi rumah dia. Abu Ayyub Al-Ansari, rumah dia arah ke depan Masjid Nabawi, berat ke sebelah Baqi', perkuburan Baqi'. Di situ rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan saja ronda hala ke kiblat Masjid Nabawi tu, ronda pi, tuan-tuan akan jumpa satu jalan tu dia panggil Syari' Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai lah ni jalan tu dia bagi nama Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Ambil sempena rumah dia ada arah tu. Okey, dia ambil barang Nabi, dia pergi rumah dia. Nabi SAW kata al-mar'u ma'a rahlih. Nabi kata seseorang itu dia ikut barang dia pergi ke mana. Nabi kata begitu. Maknanya oleh kerana barang Nabi telah di-hijack, barang Nabi telah di-hijack oleh Abu Ayyub Al-Ansari waktu rumah dia. Nabi kata al-mar'u ma'a rahlih. Nabi kata orang dia kena ikut barang dia pergi ke mana. Maka Nabi pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Seronok Abu Ayyub ni, Nabi mai rumah dia. Lepas tu kita jumpa hadis yang saya baca di Masjid Tanah Merah ke apa, satu hadis Abu Ayyub ni, bila Nabi mai di rumah dia, dia tanya Nabi nak tidur mana? Nabi kata Nabi tidur bawah. Rumah dia 2 tingkat. Dia tidur di atas. Dia tak boleh lena, tuan-tuan. Malam pertama Nabi tidur rumah dia, dia tak boleh lena. Dia rasa berdosa. Nabi duduk di bawah, dia duduk langkah kepala Nabi di atas. Dia rasa berdosa. Dia turun mai, duduk tepi Nabi. Nabi kata, awat, pasal apa Abu Ayyub? Dia kata, aku tak boleh tidur. Dia kata, macam mana aku nak tidur sedangkan tuan duduk ada di bawah? Nabi kata, kacau. Nabi galah bantai, naik pergi tidur di atas. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Nabi naik tidur di atas. Dan Nabi duduk di rumah dia setahun. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni selama setahun. Barulah Nabi SAW dah masjid semua siap, dah berjalan elok, Nabi pergi buat rumah dia. Tu yang menjadi rumah Aisyah, yang tempat makam Nabi hari ni. Dan juga rumah kemudiannya isteri-isteri lain duk ada berdekatan dengan situ. Benda ni semua ada dalam cerita tentang Madinah ni. Jadi Masjid Nabawi ni dia punya asal cerita dia macam tu. Kita pergi hari ni kita tengok dengan kehebatan Masjid Nabawi, mana kita nak sangka asal mula Masjid Nabawi dulu macam tu. Nah, baik. So hadis yang kita baca ni dia kata apa? Nabi SAW mimpi keluar daripada bumi Madinah ni perempuan hitam rambut merebang, keluar pergi ke Juhfah. Begitu. Kemudian Nabi mentakbirkan mimpi itu. Nabi kata apa? Nabi kata, dan aku takbirkan akan mimpi itu penyakit hawang yang ada di Madinah ni. Bila Nabi sampai di Madinah ni, sahabat-sahabat Nabi seorang jatuh sakit. Abu Bakar sakit. Sebenarnya sakit tu pasal Yahudi seronok. Dia kata apa? Sihir yang mereka buat jadi. Tengok, dia kata seorang-seorang dah orang-orang kanan Nabi dah mula sakit. Sebenarnya bukan pasal itu. Sebenarnya pasal cuaca Madinah sejuk. Sahabat-sahabat mai daripada Mekah panas. Bila pipi berubah cuaca tu demam. Nabi SAW mimpi nampak perempuan tak pakai tudung, rambut merebang, keluar daripada Madinah pergi ke Juhfah. Nabi pun mentakwil mimpi itu. Kata dia, berlari perempuan itu pergi ke Juhfah, maka berpindahlah penyakit dengan sebab doa Nabi SAW. Nabi SAW doa minta supaya Allah bagi kesihatan kepada penduduk Madinah.
Maka penyakit yang ada di Madinah keluar berdasarkan seperti mimpi Nabi, keluarnya kulit hitam, rambut merabang, pi ke Juhfah. Dan Imam Nawawi tambah lagi, hadis yang kita baca ni Imam Nawawi tambah lagi, dia kata apa? Bermula daripada ini, kejadian ini, sebarang sumber air di Juhfah pada masa tu, kalau diminum, orang yang minum akan jatuh sakit. Pasal apa? Pasal kesan daripada doa Nabi SAW, minta penyakit keluar daripada Madinah pi ke Juhfah. Sehinggalah pada satu ketika zaman tu, Juhfah tidak didiami oleh siapa pun, kerana segala sumber air dia membawa penyakit. Benda tu tak berterusan, dia satu tempoh masa saja habis benda tu, dan Juhfah kembali menjadi tempat yang boleh diduduki. Benda ni duduk di dalam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok mimpi dan beberapa pengajaran Nabi pada mimpi itu. Tak habis lagi bab mimpi ni tuan-tuan, tak habis lagi. Lepas ni dia akan mai cerita menjelang akhir zaman, hampir-hampir mimpi orang yang baik-baik itu adalah benar. Dia akan main macam tu. Lepas itu ulangan cerita tentang mimpi terbahagi kepada 3. Sama ada mimpi itu mimpi syaitan, ataupun mimpi itu mimpi mainan tidur, ataupun mimpi itu mimpi betul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan main lagi satu cerita Nabi SAW. Mimpi duduk tak duduk, Nabi mimpi tangan Nabi ada gelang. Ni pula lagi satu dia main. Duduk tak duduk mimpi tangan Nabi dua-dua belah naik gelang mai, sampai Nabi jadi susah hati dalam tidur dia. Kemudian apa jadi dengan gelang tu, insyaAllah kita tengok akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. للذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.